Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini bersama saya Zurada Z. Apa khabar anda semua? Saya ucapkan terima kasih kerana sudi singgah di channel saya untuk mengetahui berkenaan dengan isu-isu semasa alam sekitar, maklumat dan juga keperluan-keperluan yang terkini daripada Jabatan Alam Sekitar. Okey. Seperti yang dijanjikan, hari ini saya akan bongkarkan apakah 4 dokumen yang perlu dan wajib setiap EO, kita sebagai EO untuk tahu, dan 4 dokumen ni kita perlulah master untuk kita menjalankan tugas-tugas EO dengan baik. Okey. Sebelum tu, suka saya ingatkan untuk kita sebagai pengamal profesional EO hendaklah memiliki buku akta. Okey. Okey, buku ni adalah undang-undang Malaysia yang dinamakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, ataupun dalam kurungan Akta 127. Okey, kenapa saya bagi tahu setiap EO wajib ada buku akta? Okey. Ini adalah kerana suatu akta berhubung dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. So, ini adalah definisi untuk buku Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. So, dekat Malaysia kita menggunakan buku akta ni lah. Apa-apa aktiviti ataupun projek, so kita akan refer kepada buku ni. Dan bila anda memiliki buku ni, anda boleh membezakan apakah itu perkara yang tertakluk di bawah akta, perkara yang tertakluk di bawah peraturan, dan juga dia ada kaedah-kaedah dan perbezaan antara keperluan undang-undang di bawah perintah. Jadi, apa yang saya tekankan kat sini, kita hendaklah master dan kita pandailah membaca buku akta ni ya. Okey, macam mana nak dapatkan buku akta ni? So, anda tak payah pergi kedai. Dekat bawah video ni saya ada sediakan link untuk anda beli buku akta secara online. Ia boleh didapati di Lazada ataupun Shopee punya website. Okey, saya dah sediakan link. Cuma tinggal anda untuk membuat payment. So, nanti buku dia akan post hantar dekat rumah. So, dekat bawah tu ada link. So, you just klik je lah. Okey. Satu lagi saya ingin kongsikan, anda juga boleh download soft copy dekat laman web Jabatan Alam Sekitar, iaitu www.boi.gov.my. Okey, anda pergi kat dalam website tu, dekat laman utama dia ada e-perkhidmatan. Anda klik di bawah akta, dia ada peraturan dan juga perintah kat situ. So, anda klik, so anda boleh download secara percuma buku ni. Ataupun anda boleh tekan link kat bawah, saya dah sediakan. So, dia akan terus pergi page untuk download. Okey. So, kopi ni juga penting kerana jika anda sebagai EO berada dalam projek proponen, anda perlu mengadakan latihan kepada anda punya kontraktor ataupun subkontraktor. Jadi, anda boleh gunakan soft copy untuk bagi latihan di kemudian hari lah. Jadi, pengamal profesional memang wajib lah kena ada buku ni. Okey, sebelum saya terlupa, jika anda klik link kat bawah untuk beli buku ni, buku tu yang paling latest color dia warna merah. So, jangan risau, dia sama je. Cuma yang color merah tu dia punya date dia, kalau tak silap saya, sehingga Februari 2019. Yang saya punya buku ni Januari 2018. Maknanya ada perintah yang telah dikemas kini lah. Okey. So,
Next adalah apakah keperluan EO di tapak projek, okey, terutamanya bagi projek-projek EIA. Okey, melantik seorang EO yang kompeten berada di bawah salah satu syarat, salah satu syarat kelulusan EIA. Okey, bila laporan EIA telah diluluskan, so Jabatan Analisis kita mengeluarkan satu surat bersama dengan syarat-syarat kelulusan. Okey, jadi melantik seorang EO yang kompeten berada dalam salah satu syarat lah, dalam salah satu syarat kelulusan EIA. Okey, apakah keperluan ataupun apakah sijil yang diperlukan untuk menjadi EO? Okey. Sebagaimana yang kita boleh lihat dalam syarat kelulusan, seorang EO hendaklah mempunyai sijil SESWI, di mana SESWI bermaksud Certified Erosion, Sediment and Stormwater Inspector. Okey. Atau dalam syarat kelulusan juga dia bagi tahu kalau tak ada SESWI, you perlu ada SISEC. Di mana SISEC adalah Certified Inspector, apa yang saya pun dah lupa. Okey. Ataupun anda mempunyai sijil SISEC iaitu Certified Inspector of Sediment and Erosion Control. Okey. Okey, training ni kat mana nak dapat? Anda boleh pergi kepada laman web Malaysia Stormwater Organisation, MSO. Kat situ dia ada untuk kos SESWI dan juga SISEC lah. Okey. Ataupun salah satu lagi option di mana kelayakan yang setara. Okey. Untuk melantik seorang EO, kelayakan setara yang lain perlu dirujuk kepada Jabatan Analisis kita terlebih dahulu. So sebagai contoh, katalah projek tu 4 tahun. Jadi penggerak projek ataupun projek proponen boleh melantik EO yang mempunyai kelayakan yang setara. Maknanya mungkin dia dah ada ijazah dalam alam sekitar. Jadi skop yang dia belajar tu dah ada apa itu EIA, keperluan yang di tapak bina adalah, okey. Jadi mungkin kita boleh berbincang dengan pihak DOE, projek 4 tahun, jadi kita ambil biasanya fresh graduate, okey, fresh graduate, dan kita akan bagi deadline kepada DOE bila kita akan hantar EO untuk menjalani latihan SESWI ataupun SISEC. Okey. Saya harap DOE boleh consider lah dengan cadangan yang projek proponen akan buat lah. Okey. So, okey. Dan juga kalau kita tengok syarat kelulusan, okey, nama, jawatan dan juga nombor telefon pegawai tersebut hendaklah dihantar ke Jabatan Alam Sekitar Negeri selewat-lewatnya 14 hari sebelum memulakan kerja tanah ataupun pembinaan. Jadi, sebelum aktiviti di tapak projek dimulakan, EO perlulah dilantik terlebih dahulu. Okey? So, dapat apa yang saya kongsikan. Satu, apakah aktiviti ditetapkan dalam EIA, dan juga yang kedua adalah melantik seorang EO. Okey, seterusnya kita pergi kepada rahsia yang saya ingin bongkarkan. Apakah 4 dokumen penting yang wajib setiap EO tahu. Okey, bukan sekadar tahu, you kena master dalam 4 dokumen ni. Apakah apakah perkara utama, apakah perkara yang perlu diberi perhatian kepada 4 dokumen ni. Okey. So, dokumen yang pertama adalah laporan penilaian kesan terhadap alam sekitar ataupun EIA report. Okey.
Untuk memulakan projek, kita perlu membuat satu report di mana ianya perlu diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi, bila dah dapat report EIA, you kena pastikan report tersebut disertakan dengan surat kelulusan lah daripada Jabatan Alam Sekitar. Yang kedua adalah EMP, Environmental Management Plan ataupun Pelan Pengurusan Alam Sekitar. Okey, yang ni juga you kena pastikan report dia disertakan dengan surat kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar. Okey, dokumen yang ketiga adalah ESCP, iaitu Erosion Sediment and Control Plan. Okey, plan ni diluluskan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. You kena pastikan surat kelulusan disertakan bersama. Dan juga biasanya ESCP ni dia drawing. Orang akan ingat dia drawing sahaja. Tapi you kena pastikan ESCP disertakan juga bersama dengan design calculation. Design calculation, dan you kena make sure betul-betul you punya ESCP di-endorse oleh professional engineer, iaitu ataupun IR yang bidang dia adalah civil. Civil punya bidang. Okay, last but not least adalah EIA Condition of Approval ataupun syarat-syarat kelulusan EIA. Okey, yang ni you kena pastikan bersama dengan surat juga yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, saya terangkan sikit berkenaan dengan syarat kelulusan. Biasanya kalau projek yang baru untuk buat perumahan ataupun hospital, biasanya dia punya syarat dia dalam 60 ke 70 syarat. Okey? 60 ke 70 syarat. Ataupun kalau projek expansion, katalah chemical plant, dia nak buat expansion, syarat dia tak banyak lah, dalam 20 ke 30 syarat macam tu. So, keempat-empat dokumen ni dia saling berkait tau. Nanti next video saya akan kongsikan bagaimana you nak extract ke semua dokumen, maksud saya menggunakan kesemua dokumen ni, keempat-empat dokumen ni untuk dijadikan you punya satu master plan ataupun master checklist lah untuk you terus melaksanakan tugas-tugas EO dengan efektif dekat site lah. Okay, so dapat apa yang saya kongsikan hari ni. Jadi saya rasa setakat ni dulu perkongsian saya hari ni. Dan bagi anda yang first time tengok video saya, anda boleh subscribe jika anda rasa video ni membantu anda. Anda boleh like, share ataupun tinggalkan komen. Kalau ada persoalan yang ingin kita discuss ataupun ingin saya kupaskan dengan lebih lanjut, okey, dipersilakan. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.